Kalau kita memperingati kembali kelahiran baginda Nabi SAW, kita perlu tahu Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. tahun. Gajah. Itu dia point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tak salam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua, sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Hari ini malam apa? Malam Jumaat. Jadi bila malam Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat ni kita nak buat aktiviti seperti biasa, iaitu sedikit pengisian ataupun tazkirah pertama dalam bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni merupakan bulan apa? Bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. tahun. Gajah. Itu dia point dia. Kenapa dinamakan tahun tersebut sebagai tahun gajah? Yang ni yang kita nak tengok. Apa sebenarnya kisah di sebalik nama tahun gajah, iaitu tahun kelahiran baginda Nabi SAW. Dan kisah yang berkaitan dengan tahun gajah ini ada dirakamkan, ada dimuatkan, ada dinyatakan dalam surah Al-Fil. Ini yang kita nak baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul Azim. Jadi terjemahan ni cerita tentang tentera bergajah. Tentera bergajah ni dia datang untuk memusnahkan Kaabah. Kaabah ni apa? Tempat kita buat umrah. Habis pergi umrah ke habis pergi haji kat situ lah. Kan sebelum ni habis pergi haji. Kan pernah tengok gambar dia kan? Kat TV pun ada. Tapi dulu ada orang-orang jahat, dia cemburu. Dia jealous, dia cemburu tengok Kaabah ni. Dia nak hancurkan Kaabah, nak musnahkan Kaabah, tempat ibadah umat Islam. Jadi dia tak suka. Antaranya ialah siapa yang nak hancurkan Kaabah ni, itulah dia tentera Abraha. Nama tentera tu apa? Tentera Abraha. Dia nak hancurkan Kaabah. Kerana apa? Kerana tentera Abraha ini dia pun ada gerejanya yang sendiri. Maksudnya tempat ibadah orang kafir. Orang kafir, bukan orang Islam lah. Yang besar juga di negara Yaman, bersebelahan, tak jauh dengan Mekah lah. Jadi dia rasa cemburu, dia nak musnahkan Kaabah. Dan kisah dia begini, kita tengok ayat dia. Allah Subhanahu wa taala kata di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap tentera bergajah. Jadi Allah kata kepada Nabi SAW, kamu tak tengok ke kisah di mana tentera bergajah ni datang masuk ke dalam Kaabah, masuk ke kawasan Mekah ni, nak memusnahkan Kaabah, tempat solat. Masjid lah, masjid besar kan? Solat. Musnahkan Kaabah. Waktu tu belum lah ada pensyariatan solat. Tapi ini adalah tempat suci lah. Okay, jadi dia musnahkan. Jadi Allah kata apa? Kamu tak tengok ke?
Kamu tak tengok ke ataupun kamu tak memerhatikan ke tentera bergajah ni masuk ke dalam kota Mekah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Mereka cuba untuk menipu daya dan cuba untuk menghancurkan, nak memusnahkan Kaabah dan juga kota Mekah, tetapi mereka tidak berjaya. Allah yang musnahkan mereka. Kita tengok macam mana Allah musnahkan mereka. Jadi mereka tetap berada dalam kesesatan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, wa arsala alaihim tayran ababila. Ini yang best. Tentera bergajah ni hebat. Sebab apa? Sebab ada beberapa gajah besar. Dia bukan gajah biasa yang kita tengok kat TV tu. Dia gajah besar. Gajah besar tu dia dipanggil sebagai mammoth. Kita tengok macam gajah yang ada apa tu nama dia? Bukan tanduk, apa nama dia? Belalai. Belalai. Gading. Gading. Ini gading, dia macam tanduk. Gading dia panjang gitu. Datang ke Mekah nak hancurkan Kaabah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala cerita, Allah cerita Al-Quran. Allah cerita macam mana? Bila tentera bergajah datang, dengarlah ni. Bila tentera bergajah datang masuk ke Mekah, Allah utuskan apa? Utuskan burung. Terbang. Lalu Allah mengutuskan tayran ababil. Datanglah burung-burung ababil. Nama burung apa? Burung ababil. Burung ababil ni memenuhi langit yang di bawah, di atas Kaabah, apa di atas kota Mekah. Apa burung ababil tu buat? Apa burung ababil tu buat? Okey. Jadi itu ada diceritakan pada ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil. Maka burung-burung ababil tersebut melemparkan batu-batu terhadap mereka daripada tanah-tanah yang dibakar. Maksudnya batu-batu api yang dibakar. Ada yang menyatakan batu itu dari api neraka. Ada yang menyatakan batu tersebut batu yang sangat panas. Jadi panaslah membakar mereka semua. Jadi batu-batu banyak turun pergi ke semua tentera bergajah tersebut. Manakala penduduk di Mekah berlindung dan Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka ini daripada terkena batu api tersebut. Jadi selamatlah. Yang tak selamat siapa? Itulah dia tentera bergajah kena batu. Bila kena batu api tersebut, kan, cuba bayangkan batu api kena kita. Kan sakit. Batu tu berapa tu? Kena kita. Sakit tak? Dia bukan dekat-dekat, dia jatuh dari langit. Sakitlah. Sakit, tapi ni bukan api biasa, ni dari api neraka. Lagi dahsyat. Apa jadi pada mereka ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini ka'asfin ma'kul. Seperti asf, daun-daun kering yang dimakan ulat, ma'kul, yang dimakan ulat. Allah tetap memelihara juga kawasan tempat suci umat Islam. Itulah dia kawasan Kaabah dan juga Mekah. Terpeliharalah tempat tersebut. Jadi apa pengajaran daripada kisah ini? Apa pengajaran? Yang pertama ialah kita kena tengoklah kisah umat terdahulu, tengok cerita orang dulu yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Supaya kita mengambil pengajaran. Umat terdahulu yang derhaka kepada Allah, yang memusuhi ajaran Islam, maka akan akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni akan apa? Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka nak menghancurkan Islam, mereka nak hancurkan tempat ibadah umat Islam, nak menghancurkan tempat suci, tetapi dengan izin Allah mereka tidak mampu nak buat. Jadi kita melanggar perintah Allah.
Jangan kita derhaka kepada Allah. Kalau kita derhaka kepada Allah, takut-takut nanti ada azab. Azab tu apa? Tadilah macam ni diturunkan api. Takutnya. Macam tu jugalah kita ni kenalah selalu solat 5 waktu, tak boleh tinggal solat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa sahaja dengan kuasanya kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Walaupun perkara tersebut, walaupun benda tersebut kita tengok macam tak logik, kan? Betul tak? Macam tak logik je. Dengan batu api terus hancur macam tu je. Biasanya orang kena batu api mati juga, cedera ke sakit juga kan. Ini mati terus semua mati. Berapa puluh ribu tu semua mati. Ini perkara ataupun kisah benar, kisah betul. Jadi itulah kekuasaan Allah. Itu sajalah pengajaran daripada kisah tentera semut. Tentera bergajah lah, tentera bergajah. Dalam surah apa tadi? Surah Al-Fil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.